Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohizat Ruslan, nombor metrik 2766603. Saya ingin membentangkan tajuk artikel yang saya pilih, iaitu peranan amalan pengurusan sumber manusia yang diwakili oleh pengambilan pekerja dan latihan untuk mewujudkan kelebihan daya saing. Okey, pengenalan. Sejak memasuki alah baru, dunia pada umumnya dan dunia perniagaan khususnya menjadi sasaran peristiwa dan perubahan lingkaran globalisasi dan yang berkaitan dengannya akibat keterbukaan ekonomi dan budaya memberatkan beban dan cabaran baru pada perniagaan organisasi di mana perniagaan terpaksa diterima pakai peristiwa dan perubahan ini. Persaingan misalnya menjadi tidak lagi tempatan dan pemikiran sosial beralih ke menjadi pemikiran global di mana pelanggan sekarang ingin mendapatkan persamaan inovasi antara produk dalam dan luar negara. Untuk membuat dan promosikan perbezaan prinsip organisasi iaitu sukar dicapai oleh saingan dan di mana strategi organisasi secara keseluruhannya terdiri sub-strategi seperti pengeluaran dan pemasaran strategi pengurusan sumber manusia mesti saling berkaitan dan matlamat umum organisasi. Dalam hal ini, banyak penyelidik menunjukkan bahawa organisasi dapat memperoleh kelebihan daya saing dengan meningkatkan sumber mereka dari yang lain. Perbincangan topik dan subtopik. Kajian ini mengenal pasti peranan pengurusan sumber manusia dalam mewujudkan daya saing dalam organisasi perindustrian dan telah memfokuskan terutamanya pada beberapa isu penting yang berkaitan dan pemilih pengurusan sumber manusia seperti latihan, memotivasi, menarik penggunakan, menilai pekerja dan penetapan gaji, yuran dan penghargaan dan mewujudkan daya saing di antara organisasi perniagaan. Makalah ini telah mengalami evolusi pengurusan sumber manusia dari masa lalu hingga sekarang yang akan dibincangkan dalam konsep teori. Metodologi dan dapatan kajian. First kali jenis kajian. Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk menjalankan kajian ini mengikut paradigma kuantitatif. Populasi dan sampel kajian. Populasi kajian terdiri pada formasi jualan syarikat perindustrian sementara sampel kajian terdiri pada 100 pekerja yang bekerja di kedua syarikat tersebut, formasi Al-Hikmah syarikat dan syarikat ICCB. Kaedah pengumpulan data pula. Data sekunder dikumpulkan dari buku dan penyelidikan dan berkaitan kajian sebelumnya dan menggunakan Google Scholar, sementara sekolah rendah dan data dikumpulkan melalui penyebaran borang sosial selidik ke 100 responden yang bekerja di dua syarikat tersebut dan berbagai peringkat iaitu pengurusan kanan, pengurusan pertengahan dan pengurusan eksekutif di ibu pejabat dan syarikat di bandar aman. Hipotesis pertama, terdapat signifikan secara statistik hubungan antara strategi pengambilan dan menarik yang terbaik pemohon. Kedua, terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara ketersediaan bakat, kecekapan dan kelayakan dalam pekerja yang direkrut dan mencapai kelebihan daya saing. Ketiga, terdapat signifikan secara statistik hubungan antara program dan keadaan latihan dan mengembangkan pekerja dan mewujudkan kelebihan daya saing. Dan akhir sekali, keempat, terdapat signifikan secara statistik hubungan antara sistem insentif di syarikat dan syarikat aliran idea inovatif untuk membina kelebihan daya saing. Dapatan kajian. Pertama, kelebihan daya saing. Dari perspektif pengurusan dan sumber manusia, pandangan berasal sumber manusia organisasi memberi ekonomi asas untuk mengkaji peranan sumber manusia dalam bidang dalam berdaya saing syarikat kelebihan untuk menunjukkan bahawa ada tiga jenis sumber asas yang dapat memberikan daya saing kelebihan. Salah satunya adalah sumber modal insan seperti kemahiran, pertimbangan dan kepintaran pekerja firma. Kedua ialah bakat, orang yang mempunyai pengetahuan atau kemampuan khas yang menunjukkan prestasi mahir. Ketiga ialah strategi pengambilan, adalah dokumen penting yang mendorong semua proses berkaitan pekerja dalam organisasi. Pengambilan pekerja. Banyak
organisasi gagal mencapai tujuan mereka walaupun memiliki sumber bahan, teknologi dan peranti lain seperti peralatan dan pembiayaan. Sebab kegagalan ini dalam banyak kes mungkin disebabkan oleh kekurangan unsur manusia yang mampu mengurus dan melabur sumber-sumber ini dengan cara yang berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Ini terutama berlaku dalam mewujudkan kelebihan daya saing bagi organisasi yang membezakan dengan yang lain dan memiliki kewujudan dan kesinambungan. Terdapat banyak kajian dan literatur yang menangani proses pengambilan dari beberapa sudut pandangan. Dari segi sejarah, dapat dikatakan bahawa organisasi percaya bahawa tujuan terpenting dari proses pengambilan adalah untuk menggerakkan sebilangan besar mencari pekerja yang mungkin organisasi dibenarkan dengan alasan mengurangkan kos pengambilan pekerja. Dua cadangan untuk membaiki isu yang dipilih. Pertama kali, amalan terbaik dalam pengambilan pekerja. Untuk meningkatkan peranan strategik dalam kejayaan organisasi, pihak sumber manusia mesti merancang pengambilan pekerja setelah berkoordinasi dan rapat dengan jabatan lain dalam organisasi. Pengurusan sumber manusia dapat mengurangkan kos penyaring pemohon pekerja dan pada masa yang sama dapat memperolehi yang terbaik pemohon. Ini dapat dicapai sebaik saja mereka memahami bahawa di sana adalah jurang besar antara pengetahuan dan amalan. Ini menghasilkan pemahaman bahawa penunjuk prestasi mengukur dan membandingkan apa yang telah dicapai sebagai hasil daripada ketekunan individu, bukan tahap kecergasan individu itu. Oleh itu, organisasi yang menyaring pekerjaan bangunan ini mempunyai prestasi pekerja yang lebih tinggi daripada mereka yang hanya menyemak kecerdasan. Yang kedua, latihan dan pembangunan pekerja. Latihan dan pembangunan pekerja adalah dari aktiviti pengurusan sumber manusia. Jika dihubungkan dengan objektif strategi organisasi, memberi sumbangan berkesan kepada pencapaian objektif ini. Dalam hal ini, sastra mewujudkan bahawa yakin dengan pengarah bahawa pekerja mempunyai peranan yang lebih besar dalam mencapai matlamat organisasi ini. Keyakinan mesti diterjemahkan kepada rancangan dasar dan amalan. Rancangan dan polisi tersebut merangkumi kualiti pekerja yang akan diupah dan bagaimana untuk memantapkan keupayaan dan kecekapan mereka melalui latihan dan motivasi mereka bekerja. Kesimpulan yang kita dapat, pengambilan dan pemilihan pekerja dalam sebuah organisasi merupakan fungsi yang amat penting dan menjamin kejayaan pengurusan sumber manusia. Organisasi akan mengalami beberapa kesan negatif sekiranya tiada strategi pengambilan dan pemilihan yang bijak dan baik. Amalan ini akan memberi impak ke atas prestasi organisasi secara amnya. Tujuan ini adalah untuk mencari pekerja yang terbaik bagi sesuatu jawatan yang bersesuaian. Seterusnya, pihak pengurusan atasan perlu memastikan kuantiti dan kualiti sumber manusia dalam organisasi dapat menyokong segala misi dan matlamat dan strategi organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.